Okay guys, selamat kembali kepada YouTube channel aku. Okay, kepada orang-korang yang baru pertama kali nak tengok video aku, korang boleh subscribe channel aku dekat bawah dan tekan butang like dan share kepada kawan-kawan korang. Okay guys, so untuk kali ni, video ni aku nak bagi tahu tentang jenis training dalam heart rate zone. So maksudnya aku punya konten kali ni aku nak bagi tahu heart rate zone apa yang korang perlu pakai untuk training-training yang tertentu dan kenapa, apa yang dia efek kepada diri korang sebagai seorang runners. Okay? Yang pertama aku nak bagi tahu is korang kena faham apa itu heart rate zone. Heart rate zone ini adalah satu zone ataupun training macam kita punya guideline training untuk setiap training. Dia ada heart rate zone pertama sehingga heart rate zone kelima. So kalau korang tengok dekat Garmin page, Garmin Connect korang, dia ada macam video aku sebelum ni. Kalau korang perasan, dia macam mana korang nak set up heart rate zone tu. Bila itu adalah heart rate zone pertama sampai kelima. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5 level dia untuk guideline korang bila korang nak buat certain training. Okay, untuk permulaan yang pertama adalah heart rate zone 1. Korang kena faham apa itu heart rate zone 1. Heart rate zone 1 ni adalah satu dia kira macam dikategoriskan sebagai easy zone, easy run. So bila korang menggunakan bila korang nak guna heart rate zone 1 ni, bila korang buat recovery run ataupun korang boleh buat untuk long run. Tak kisah sebenarnya sama ada korang nak menggunakan heart rate zone pertama ataupun heart rate zone kedua, sebab dua-dua ni adalah dikategoriskan sebagai heart rate in zone 2. Tapi untuk beginners yang baru betul-betul nak start, aku memang mencadangkan korang menggunakan heart rate zone 1. Sebab apa? Dia punya kadar nadi tu dia tak terlalu tinggi sangat, dia tak terlalu low sangat. Dia dalam medium range macam berbelas ataupun tak sampai 100, macam 90 lebih ataupun 120 macam tu. Itu adalah kadar nadi. Dia dalam lingkungan 45 ke 50% sahaja untuk heart rate zone 1. Dan bila korang menggunakan heart rate zone ni, bila korang buat recovery run, bila korang buat long run, dia efek pada recovery run. Bila korang buat 30 minit ataupun 40 minit recovery run, dia akan efek kepada korang punya muscle ni. Korang tak overuse korang punya muscle. Faham tak? Maksudnya bila korang nak lari tu, korang tak ada intense, betul-betul intense. Korang punya muscle pun tak terlalu laju. Maksud means that korang punya lari pun tak terlalu laju. Korang just macam relax, santai, lari, relax kan. Relax gitu. Okay. So lari secara santai, itu nama dia santai, recovery. Lepas tu kalau korang menggunakan heart rate zone 1 dan heart rate zone 2 kepada long run, dia akan tingkatkan lagi korang punya muscle, kau punya fitness level dan juga kau punya muscle. So dia akan kuatkan lagi kau punya muscle. Muscle means that bila korang lari dalam zone 2 ataupun zone 1 untuk long time, long period, jangka masa yang panjang, korang boleh badan korang akan rasa ada satu adaptation kepada penggunaan heart rate yang tertentu, yang tersebut dengan jangka masa yang lama. Macam tu. So dia akan tingkatkan lagi muscle korang lah, kekuatan muscle. Okay. So bawa kepada itu zone 1 dengan zone 2 lah, dikirakan sebagai zone 1, zone 2 kira easy zone dan juga kepada easy long zone. Okay, untuk kepada zone 3 pula, itu adalah marathon zone. Marathon zone ni adalah satu zone yang dia sangat-sangat pendek. Dalam banyak-banyak, dalam 5 zone ni, zone 3 adalah zone yang paling pendek dia punya dia punya jangka masa tu. Sebagai contoh, kalau sebagai korang punya zone 3 adalah 155 starting, dia akan jadi 165. So 10 je. So dekat situ kenapa dia pendek? Sebab zone 3 ni adalah marathon zone. Bila korang nak bawa kepada race day ataupun korang nak bawa kepada race day ataupun korang nak bawa kepada fast run, tempo ke kan, korang boleh buat korang boleh menggunakan zone 3 heart rate ni untuk buat untuk pergi race. Sebab apa? Bila korang pergi race, korang nak ada satu zone yang mana bila korang bawa race, korang tak buat betul-betul max. Korang buat is macam dalam lingkungan yang selesa. Korang lari laju, pace yang laju tapi selesa, ataupun
apa-apa pace pun tak kisah, tapi selesa, korang selesa. Maksudnya korang punya body tu tak terasa macam dia betul-betul push, dia tak betul-betul intense. Korang tak ada rasa, contoh kalau korang lari 21 km kan, 18 km kau dah rasa, kau dah hit the wall. Kau tak akan rasa macam tu. Sebab apa? Korang maintain dekat zone 3. Itu adalah zone 3. Tapi bila masuk kepada zone 4, zone 4 ni dia dah kategori sebagai threshold zone. Threshold zone ni apa benda? Threshold zone ni adalah satu zone yang korang kena buat, korang kena achieve bila korang buat certain training. Sebagai contoh, korang kena achieve bila korang buat tempo run, interval yang long interval lah, bukan short interval. Okay, long interval contoh macam 800 meter ataupun 1 km ataupun 1.2 km. Itu kira long interval. Ataupun korang boleh buat untuk macam fartlek. So ini 3 training ni. Okay, lepas tu untuk function untuk zone 4 ni, dia akan meningkatkan lagi korang punya heart rate punya beeping. Lepas tu dia akan tingkatkan lagi kita punya muscle. So bila kita lari dalam zone tu, dia akan tingkatkan lagi kita punya aerobic, anaerobic. So dia maksudnya kita punya fitness level dia akan lagi meningkat lah. Dan juga seterusnya kita akan bawa kepada zone yang kelima, iaitu maximum zone. Maximum zone ni apa benda? Dan bila kau nak pakai? Okay, macam tadi kan aku cakap zone 4 dia ada interval, long interval. Yang ini untuk short interval. Short interval maksudnya dalam 200 meter, 100 meter. Ini kira short interval. So short interval ni korang kena pakai maximum heart rate zone, zone 5. Kenapa? Sebab ini adalah VO2 max zone. VO2 max zone ni maksudnya dia akan bila korang sama juga untuk zone 4 dan zone 5, bila korang tingkatkan lagi korang punya fitness level, automatically kau punya VO2 max akan jadi meningkat. So untuk 55 zone ni, untuk 55 zone ni korang kena guna pakai dalam dalam seminggu punya training period. So kalau korang nak buat satu training plan, korang kena ada plan yang betul-betul quality. Okay, quality dalam satu minggu. So maksudnya dalam satu minggu tu korang ikutlah. Ada orang yang 6 kali seminggu training, ada orang yang 4 kali seminggu, 5 kali seminggu, 3 kali seminggu. So tengok kepada seseorang sebenarnya. Okay, macam diri aku paling maksimum pun aku boleh training 4 kali seminggu, maksimum. Sebab kalau aku training lebih, body aku dia akan jadi low. So fitness aku pun akan jadi low dan aku tak akan dapat tingkatkan lagi aku punya performance. So itu untuk diri aku lah. Okay, so kalau untuk korang kena tahu, untuk dalam satu minggu korang kena ada training dalam easy run, korang kena ada easy run, korang kena ada long run, korang kena ada interval, dan korang kena ada fartlek ataupun tempo. So korang kena ada semua ni. So dalam easy run tu, lepas easy run korang kena ada buat drill. Lepas tu dia ada buat short skate, short striding. Korang kena ada buat macam fast workout macam 50 meters. So fast, lari laju, macam itulah. So untuk balancekan balik korang punya weekly quality training. Okay, so daripada situ bila korang dapat betul-betul achieve training korang boleh achieve satu performance peak yang tinggi. So untuk dekat jam Garmin korang, dia akan ada training status. So dekat training status tu dia akan bagi tahu sama ada korang punya training fitness tinggi ataupun low ataupun par. Sama juga dengan load. Load ni maksudnya korang punya training dalam satu minggu tu macam mana, sama ada tinggi ataupun low ataupun in tengah-tengah par lah. So dia akan bagi tahu. So dari situ diri kau sendiri ataupun jam dia dapat tahu diri kau macam mana, dan kau pun dapat belagak korang punya fitness level dan korang punya diri ni macam mana. Sama ada korang boleh training dalam berapa banyak seminggu. So itu je. So korang kena faham diri korang macam mana, dan korang kena tahu diri apa yang korang nak, target korang seterusnya. Maksudnya kalau korang punya target untuk 10k, korang kena training untuk 10k punya training. Dan dekat situ korang kena tahu berapa banyak training yang korang kena buat dalam masa seminggu. So kalau korang terlebih training, korang takkan dapat achieve performance korang. Tapi bila korang dapat training yang betul-betul ngam, quality, kat situ korang boleh dapat achieve performance korang. Okay, so itu saja untuk channel aku kali ni. Apa-apa feedback ataupun komen, korang boleh terus komen dekat bawah, dan aku akan reply balik, insyaAllah. So itu saja. So jangan lupa like, subscribe, and jumpa lagi untuk video seterusnya. Terima kasih.